السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu. Lambat sikit tuan-tuan. Tadi kat rumah banyak habuk tuan-tuan, jadi sensitif sikit. Baik tuan-tuan, saya tengok ada kenduri tuan-tuan. Cuma ada tahlil ke tak ada? Tak ada? Oh, tak ada. Tak apa. Dia tak maklum kan? Tak maklum ada kenduri. Bukan, maklum ada tahlil. Oh, doa selamat. Oh, tak apa. Selamat imam boleh baca nanti. Tak apa. Baik. Jadi tuan-tuan, kita terus pada malam ni. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Penggan yang keempat, muka surat 9. Baik, insyaAllah hari ini kita cuba habiskan, insyaAllah kita cuba habiskan pada hari ini. Baik, kita sambung kitab kita Sulamul Mubtadi. Kita masih lagi di bahagian akidah, perkara-perkara yang wajib diimani. Yang mana kita mengingkari perkara ini, maka tak layaklah digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada perkara yang dalam ni yang dinafikan oleh golongan masih lagi Islam, tapi golongan tu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, golongan yang menyimpang. Walaupun kita tak katakan mereka kafir, tapi golongan itu menyimpang. Macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tolak. Macam ni kita nak baca hari ni, titian sirat. Mu'tazilah menolak. Begitu juga kita dah bincang sebelum ni tentang azab kubur. Mu'tazilah menolak. Mu'tazilah masih Islam lagi, masih Islam, tapi golongan yang terpesong lah, kita kata Islam tapi dia melakukan bid'ah di dalam akidah. Itulah sebesar-besar bid'ah, apabila bid'ah dilakukan di dalam akidah. Baik tuan-tuan, kita tengok sambung di perenggan yang keempat tu. Kelima kan? Yang keempat habis dah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata mengarang, dan wajib kita percaya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib percaya kepada haud Nabi. Baik, jadi haud Nabi ni maksud dia telaga Kautsar. Haud ni maksud dia telaga lah yang kita baca dalam Quran. Inna a'tayna kal Kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Kautsar. Jadi nanti di akhirat sebelum masuk syurga dia ada haud, perigi Kautsar. Yang mananya perigi ni bentuk dia segi empat sama. Segi empat sama. Dia bukan segi empat tepat. Segi empat tepat macam meja tuan-tuan ni. Dia punya panjang dan dia punya lebar tak sama. Kalau segi empat sama, dia sama. Jadi haud Nabi ni dia punya lebar dia dan dia punya panjang dia sama, iaitu sejauh perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan. Ataupun di dalam hadis sebut ma baina Sana'a ila al-Madinah, ma baina Sana'a wal Madinah, di antara Sana'a yang berada di Yaman dan Madinah. Sebulan di sini perjalanan dengan unta tuan-tuan, ataupun jalan kaki, bukan perjalanan dengan kapal terbang. Nanti kapal terbang saya tuan-tuan. Jadi panjang dia tu perjalanan sebulan. Ataupun yang senang tuan-tuan boleh tengok di Google lah, tuan-tuan tengok saja di Google, daripada Sana'a Yaman tu ke Madinah. Memang panjang lah. Mungkin dalam berapa ratus kilometer, mungkin 1000 kilometer lebih kot. Panjang lah. Panjang dan lebar dia sama.
Nah, atau bahasa dia sebulan perjalanan. Berjalan dengan unta. Baik, jadi tuan-tuan, itu lebak dia. Kemudian besar dia. Kemudian dia ada bekas minum. Nak cedok minum kan. Jadi bekas minum dia sebanyak bintang di langit. Banyak bintang di langit. Maknanya dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ramai ramai yang masuk syurga. Sebab yang minum tu semua masuk syurga. Nanti ada golongan yang tak dapat masuk syurga, tak dapat minum pun. Tak dapat minum pun ada. Yang ketiga, air dia tu lebih putih daripada susu. Susu kan? Ataupun lebih putih daripada perak. Bila tengok perak kilat tu kan? Dia lebih jernih lagi. Lebih jernih, lebih putih lagi. Dan manis dia lebih manis daripada madu. Manis lagi. Dan dia punya wangi dia lebih wangi daripada kasturi. Maksud dia air dia wangi. Wangi yang menyelerakan. Bukannya wangi yang kita bau kita tak lalu. Bau wangi macam kita makan lah. Betul tak? Makanan kan dia ada bau. Betul tak? Bila isteri kita tomeh ke masak apa-apa kadang bila naik bau dia tu, sedap. Jadi bau dia ni, bau dia wangi dan sangat-sangat menyelerakan lah. Kalau zaman Nabi dia sebut lebih wangi daripada kasturi. Kenapa sebut kasturi? Sebab pada zaman Rasulullah itulah antara pewangi yang terbaik yang ada. Kasturi. Sampai sekarang pun kasturi antara yang terbaik lah. Kasturi. Baik, misk dipanggil kan. Tapi ataupun yang kita boleh terjemah hanya lagi, segala wangi yang ada kat dunia ni, air itu lebih wangi dan wangi dia menyelerakan. Kita sedap minum. Baik. Jadi haud ni memang ada. Haud ni maksud telaga lah. Haud. Jadi haud wajib kita percaya ada. Siapa tolak haud, kita tak katalah kafir, tapi dia melakukan bid'ah di dalam akidah. Bid'ah di dalam akidah, kelompok yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak layak kita gelar dia ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian ada beberapa orang yang tak dapat minum. Yang Rasulullah panggil kan. Rasulullah orang yang pertama sampai di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang pertama sampai di perigi Kautsar, haud tu. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sampai dan menunggu umat dia. Dan Rasulullah kenal kita tuan-tuan. Kenal. Kan ramai-ramai tu Rasulullah kenal semua. Malah Rasulullah sekarang pun tuan-tuan, Rasulullah kenal tuan-tuan. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah kenal seluruh umat dia. Dan Rasulullah kenal tuan-tuan. Sekarang pun Rasulullah kenal. Tuan-tuan, Rasulullah kenal. Rasulullah di mana Nabi tuan-tuan? Di mana Rasul? Kan ada hadis sebut Nabi-Nabi ni berada di kubur masing-masing. Kalau kita gali kubur Rasulullah, gali kubur apa? Sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang lain, kita akan jumpa jasad Nabi yang tak keput. Jasad Nabi memang tak keput. Macam mana ditanam, macam itulah dia sampai hari kiamat. Sehingga setengah ulama masukkan antara benda yang Allah kekalkan adalah jasad Nabi. Tak dimakan tanah. Jasad Nabi. Jadi Nabi-Nabi, hatta tuan-tuan pun saya pernah sebut kat tuan-tuan di Mesir dulu ketika mana pembukaan kota Mesir, kan Amr bin al-As sahabat Nabi dijumpa harta simpanan rakyat Mesir. Rakyat Mesir ni orang Qibti, Koptik. Dia pun tak beriman. Tapi dalam gudang harta dia tu penuh lah dengan emas dan sebagainya. Yang peliknya dalam tu ada satu mayat. Mayat yang tak reput. Depa dah simpan ratusan tahun. Depa tak beriman. Tapi dalam antara simpanan harta yang berharga adalah satu mayat. Cerita ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cerita ni sahih tuan-tuan. Cerita yang benar-benar sabit. Jadi tuan-tuan, Amr bin al-As ni pun sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Peliklah. Dalam banyak-banyak harta ada mayat yang elok, bersih, wangi. Peliklah sahabat Nabi ni. Dan kaum kaum Koptik ni orang asal Mesir. Mesir ni asal dia bukan orang Islam. Ataupun bahasa Arab dipanggil Qibti. Orang putih panggil Koptik. Itu bangsa asal Mesir. Tapi lah ni Mesir banyak orang Arab lah yang duduk di situ. Jadi kaum Koptik ni kata, mayat ni kenapa dia berharga? Tiap kali kami ditimpa musibah, kemarau ke, ribut, taufan ke apa-apa,
Mereka akan bawa mayat ni ke tanah lapang dan mereka berdoa. Tapi bawa mayat ni, dan mustajab. Berkat lah, mayat tu tak ada power pun, kuasa Allah Azza wa Jal. Baik, jadi apa dia, bila cek balik, cari salah silah mayat ni apa semua, cek balik jalan cerita dia, rupanya itu Nabi Daniel. Itu adalah jasad Nabi Allah Daniel. Nabi Daniel ni nabi, rasul, tapi dia sebaik nabi, tuan-tuan tahu rasul dia ramai kan. Dia ada 313 rasul, sebagai riwayat kata ada 124,000 nabi. Tapi dalam kebanyakan mereka ni yang paling terbaik 25 itulah. Yang kita baca 25 rasul tu kan. Kenapa sebut 25? 25 itu adalah yang terbaik berbanding yang lain. Dan daripada 25 ni yang terbaik adalah 5 ulul azmi kan. Iaitu Rasulullah nombor 1, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Nabi Nuh yang kelima. Ini semua Nabi ulul azmi. Rasulullah digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Sama juga Nabi Ibrahim juga Khalilullah. Nabi Musa digelar sebagai apa? Nabi Musa Kalimullah, cakap dengan Allah. Kemudian Nabi Isa digelar sebagai apa, tuan-tuan? Nabi Isa digelar sebagai apa? Nabi Isa digelar sebagai Ruhullah, Ruh Allah. Pasal Allah masukkan ruh dia terus tanpa suami isteri kan. Terus dia ni Ruhullah. Dan Nabi Nuh digelar Najiyullah, yang diselamatkan oleh Allah ketika mana bah besar, kan banjir besar kan. Nabi Nuh diselamatkan bersama keluarganya. Baik tuan-tuan. Jadi ada golongan yang mana dia tak dapat minum. Tapi di umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenai tuan-tuan. Kenai semua. Saya dah sebut kenai sampai sekarang. Lupa saya beritahu tuan-tuan. Nabi ni di mana ruh dia? Ruh Nabi ni special tuan-tuan. Jasad kat gumuk masing-masing lah. Dan antara bumi yang sangat banyak dengan jasad Nabi, bumi mana? Palestin tuan-tuan. Palestin banyak jasad Nabi. Nabi Ibrahim kat situ, Nabi Musa kat situ, Nabi Yaqub kat situ, ramailah. Nabi Yusuf kat situ. Tu negara yang kita tengok dijajah lah ni oleh Israel kan. Israel ni pun tok nek depa banyak nabi tuan-tuan. Kita tengok jahat tuan-tuan ni depa ni, tok nek depa banyak nabi. Sangat banyak. Malah daripada 25 rasul, kebanyakan rasul itu keturunan Bani Israel. Baik tuan-tuan, anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi tuan-tuan, di mana ruh Nabi? Ruh Nabi berada di kubur. Tapi di alam barzah lah kita tak nampak. Mereka buat apa? Fi quburihim yusallun. Nabi-nabi ni duduk di kubur masing-masing dan semayang. Kenapa tuan-tuan? Kalau ruh-ruh orang yang beriman, dia duduk di syurga. Itu di Aliyin, di syurga. Kalau ruh orang yang jahat di sijin, dalam perut bumi yang ketujuh. Tu ruh orang yang jahat. Tapi ruh Nabi special. Dia duduk di kubur masing-masing. Sebab tu kita sunat pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dan dia semayang. Kenapa semayang? Itulah sebesar-besar nikmat bagi para Nabi, semayang. Sebab dia berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kenal kita macam mana? Kita macam mana? Maksud dia bila di padang mahsyar nanti, kan ramai orang. Sekarang pun ada 7 bilion lebih, 7.2 bilion lebih kurang manusia atas muka bumi sekarang ni. Ni sekarang tuan-tuan. Ini pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi Rasulullah kenal umat dia. Macam mana boleh kenal? Kita ghurram muhajjalin. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ni tak sama dengan orang lain. Dia dibangkitkan dalam keadaan bercahaya anggota wudu. Itu dipanggil ghurram muhajjalin. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, telinga bercahaya, kaki bercahaya. Memang umat lain tak macam tu. Tu Rasulullah kenal. Tapi kalau orang tak semayang lagu mana? Wuduk pun tak ambil. Dah tak semayang, wuduk pun tak ambil dah tuan-tuan. Ingat, yang ni susahlah Rasulullah nak kenal.
Sebab apa tuan-tuan, orang yang tak semayang ni, dia tidak akan dibangkitkan bersama dengan, ni berat tuan-tuan, ingatkan kita kalau ada sahabat, adik-beradik, kawan-kawan, ada orang yang umur 50, 60, 70 yang tak semayang, ada tuan-tuan, agak-agak lah. Ke tak ada? Ada. Ramai ke tak ramai? Kalau ikut kajian memang ramai. Bukan sikit ramai. Ada tak kawan tuan-tuan yang masih hidup 50, 60, 70 yang tuan-tuan kenal tak semayang? Ada tak? Tuan-tuan kenal dia, tapi dia tak semayang. Ada ke tak ada? Tak ada no? Oh, tuan-tuan segan nak cakap. Ada tak imam? Yang imam kenal lah umur 50, 60, 70 tapi dia tak semayang. Imam kenal dia. Oh, tak berani kata. Semua semayang. Bagus tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Ada orang tak semayang. Apa bahaya tak semayang ni? Orang tak semayang ni memang bahaya. Bukan bahaya sikit, bahaya besar. Dia tak ambil semayang macam mana Rasulullah nak kenal dia. Satu. Yang kedua, bila dia tak semayang, dia tak duduk bersama dengan, dia tak dibangkitkan bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ingat tuan-tuan, berat ni orang tak semayang ni. Antara dosa besar yang diremehkan oleh seluruh umat Islam adalah tak semayang. Itulah dosa yang sangat-sangat diremehkan oleh ramai orang yang bergelar Muslim. Remehkan tuan-tuan. Ada setengah orang semayang tapi malas mengaji, semayang tak betul. Betul tak? Ini pun berat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia, orang yang tak semayang ni, wa khusyira yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman. Orang yang tak semayang di hari kiamat, dia akan dihimpunkan bersama dengan Firaun dan Haman dan Qarun. Tahu Qarun? Qarun yang jahat tu kan. Qarun, Firaun, Haman. Orang tak semayang memang tuan-tuan cari tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Pasal dia duduk bersama dengan Firaun, Qarun dan Haman. Ini golongan ahli neraka tuan-tuan. Berat tak tuan-tuan? Berat. Kita pergi tanam dia di perkuburan Islam, tapi dia dibangkitkan bukan bersama dengan orang Islam. Sebab tu ada ulama, sebahagian kecil ulama kata orang tak semayang bukan Islam. Ada. Terkeluar dia daripada Islam. Ada, tapi itu pandangan kecil. Kita tak pegang pandangan tu. Orang yang tak semayang sekalipun, kita masih lagi anggap dia Islam. Tapi di akhirat kita pun sebut dibangkitkan bersama dengan Firaun, Haman dan Qarun. Ingat pesan kalau kita ada kenal siapa-siapa. Kok kita ada kenal siapa-siapa, kawan ke, adik-beradik ke, yang tak semayang, sampaikanlah pada dia. Sampaikan. Ini berat tak semayang ni. Tak semayang ni bukan main, berat sungguh. Malah disebut dalam hadis, ibadah yang pertama disiasat apa? Semayang kan. Kalau semayang elok, yang lain pun okey lah. Kalau semayang pun lingkup, haru biru, yang lain pun macam tu lah. Walaupun sedekah berjuta-juta, walaupun bina masjid berpuluh-puluh, semayang fail yang lain. Ni berat tuan-tuan. Bukan main, ni berat sungguh. Sebab itu mengaji bab semayang. Baik tuan-tuan. Jadi yang hak semayang ni Rasulullah kenal. Ambil semayang, ambil uduk dan semayang kenal. Tetapi jadi semua mai lah. Mai minum kan. Rasulullah kenal. Rasulullah nampak, kenal kan, bercahaya. Sebab tu kita ambil uduk sunat. Jangan basuh cukup-cukup, lebihkan basuhan. Lebihkan. Kalau basuh kaki tu, angkat sikit sampai bawah lutut. Sunat, lebih sampai setengah betih tu. Kalau basuh kepala, banyak. Walaupun kita letak ni lepas, kita lebihkan je lah. Lebihkan. Kalau rajin, satu kepala. Boleh. Jadi tuan-tuan, sunat kita basuh muka pun sama, biar lebihkan bawah ni, sebab nanti dia akan bercahaya. Jadi tuan-tuan, ada golongan yang dah semayang, dia okey ambil semayang, tapi bila sampai di haud, Rasulullah panggil minum, rupanya tak dapat minum. Pasal apa tak dapat minum? Pasal kata malaikat, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak mengetahui apa yang diperlakukan setelah kewafatanmu. Yakni siapa? Golongan-golongan yang semayang, yang puasa, tapi akidah sesat. Contoh siapa tuan-tuan? Semayang tapi akidah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Khawarij,
Murji'ah banyak orang tuan-tuan. Golongan-golongan yang dipanggil 73 golongan tu. 73 golongan tu dia bukan kafir tuan-tuan. Bukan kafir. Ada sebahagiannya kafir. Sebahagiannya kafir lah. Contohnya kalau ada orang kata Quran yang ada sekarang tak betul. Siapa tolak Quran ataupun dia tolak semua hadis, yang tu memang rosak akidah dia. Ataupun dia tolak Quran. Quran sekarang tak cukup. Patutnya 17,000 ayat, hanya ada 6,236. Ni akidah kufur, terkeluar pada Islam. Tapi 73 tu, yang mana terkeluar pada Islam, dia bukan 73 tu lah, dia dah kelompok kafir dah, kelompok munafik dah. Tapi yang 73 golongan tu masih lagi Islam. Satu ahli sunnah kan, 72 tu masih lagi Islam. Tapi golongan ini golongan yang tidak masuk syurga. Dia pergi neraka dulu baru dia masuk syurga. Faham tak? Bukan maksud dia kekal dalam neraka. Dia masuk neraka kerana bid'ah kesesatan yang dia lakukan. Ada sebahagian di kalangan Mu'tazilah yang mungkin terkeluar pada Islam. Sebahagian Syiah ada terkeluar pada Islam. Contohnya apabila sebahagian Syiah yang mengatakan Quran yang ada sekarang tak betul, ya dah. Yang betul Quran yang ada sekarang hanyalah 1/3. Yang hak betul ada dekat Imam Mahdi di dalam sirdap, di dalam lubang di Iraq, Samarra. Ini akidah kufur. Jelas kufur. Tapi kalau dia kata tak, tapi tuan-tuan kalau pergi di mana-mana seluruh dunia, tuan-tuan, Quran sama. Hatta di Iran sekalipun. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang tak boleh buat Quran. Orang tak boleh buat Quran. Jadi bila tak boleh buat Quran, maka dia ada dakwaan yang tersembunyi. Apa dakwaannya? Oh, yang ada ni betul lah, tapi baru 1/3. Lagi 2/3 tersembunyi di sirdap, di Samarra. Ni akidah kufur. Tapi bukan semua Syiah percaya lagu tu. Bukan semua. Tapi ramai yang juga akan percaya lagu tu. Kalau percaya lagu tu, dia tak termasuk 73 lah. Jatuh munafik terus. Terkeluar pada Islam terus. Jadi sebahagian golongan yang bukan ahli sunnah ni masih lagi Islam. Dia masuk dalam 73 tu. Yang mana tak masuk ke syurga terus. Dia pergi ke tempat yang sepatutnya kerana kesesatan dia. Jadi sebahagian orang yang semayang puasa apa semua ni, dia semayang puasa apa semua ni, dia golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Golongan tak bersama ahli sunnah. Ada perkara-perkara bid'ah yang dia buat. Golongan inilah Rasulullah tengok malaikat tak bagi mai. Walaupun dia pada tanda dia ambil semayang, betul tak? Ramai kita tengok orang yang sesat tapi semayang, betul tak kan? Ada orang sesat habis semayang, ada sesat dah habis semayang, puasa, zikir, tapi sesat. Saya bagi contoh tuan-tuan, antara golongan yang kuat ibadah tapi sesat. Kuat ibadah, dalam sejarah saya ingatlah tidak ada golongan sesat yang macam depa dari segi ibadah. Depa paling kuat, itu golongan Khawarij. Dan kebanyakan depa hafal Quran. Dan mereka lah yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan mereka juga menyerang Muawiyah. Muawiyah kena di belakang, cedera parah juga, dan dia bunuh sahabat. Dia nak bunuh Amr bin al-As, tapi Amr bin al-As tak jadi imam masa tu, sakit perut. Dia bunuh sahabat Nabi Kharijah yang menggantikan imam Amr bin al-As. Golongan ni apa Quran, banyak ibadah, tapi golongan ini golongan yang sesat apabila dia mengkafirkan sahabat Nabi. Khawarij ni asalnya pengikut setia Sayyidina Ali, kemudian keluar dan dia mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin al-As, dan dia bercanang nak bunuh, berjaya bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini golongan yang sesat tuan-tuan. Kenapa sesat tuan-tuan? Golongan yang menghalalkan darah para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Sesat dah tuan-tuan. Mana boleh kita menghalalkan darah para sahabat, mengkafirkan para sahabat? Tapi kuat semayang. Sampai depa ni malam-malam tahajud baca Quran, semayang malam menangis-nangis. Pelik tuan-tuan. Khawarij ni memang pelik. Saya baca pun saya keliru, pelik Khawarij ni. Malah Abdurrahman bin Muljim tu, bila dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia pukul dia tetak pedang di dahi tu. Muawiyah kena di belakang, sempat lari, tapi ambil ubat Muawiyah tu ambil tu, sehinggalah dia tidak ada zuriat, sebab nak selamat pada tu. Satu lagi ubat menyebabkan lumpuh. Muawiyah ambil ubat yang menyebabkan tidak ada zuriat dah. Amr bin al-As, dia sakit perut, dia tak jadi imam, meninggal sahabat Nabi Kharijah. Sayyidina Ali kena di dahi, dipukul. Pukul ni jenis serang hendap tuan-tuan. Dia menyendap, main serang hendap. Serang hendap. Jadi bila kena Sayyidina Ali radhiyallahu an, pedang tu beracun. Meninggallah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bila nak dibunuh Abdurrahman bin Muljim ni, maka dipotong tangan dan kaki dia. Ni boleh potong tuan-tuan, sebab dia dipanggil au fasadin fil ard, golongan yang berjalan di atas muka bumi buat kerosakan. Potong tangan, potong kaki, kemudian dicungkil mata dia, mata Abdurrahman bin Muljim. Dia tak takut langsung, dia relax, tak ada apa.
Lidah dia berzikir. Berzikir lidah dia. Ni orang yang semayang, tahajud, puasa sunat. Last kali nak dipotong lidah, baru dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia kata, aku risau sisa hidup aku tak dapat lagi sikit sebelum dia kena bunuh kan. Aku risau sisa hidup aku yang ada tidak dapat berzikir pada Allah. Ini sesat apa tuan-tuan? Sesat yang bersangatan. Ketika mana dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an dan dia mengkafirkan Sayyidina Ali, dia tak rasa sesat. Tapi bila tak boleh berzikir, menangis. Masya Allah. Berapa banyak kita tengok golongan yang sesat, yang mana mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, menghina isteri-isteri Nabi, tapi kuat ibadah. Tak ada beza pun dengan Khawarij. Malah Khawarij lebih kuat ibadah pada mereka. Berganda-ganda dengan hafal Quran lagi Khawarij. Tapi sesat bila melampau dalam menghukum orang lain, terutama para sahabat Nabi. Ini golongan ni lah tuan-tuan. Kuat ibadah, akidah sesat. Yang inilah yang dihalau. Tak dapat minum telaga haud Nabi. Dan ada sebahagiannya yang masa hidup beriman. Nabi panggil ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Zaman Rasulullah dia beriman. Rasulullah meninggal, dia jadi murtad. Ada. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab menipu besar, mengaku Nabi tu. Dia sebahagian riwayat sebut dia pernah jumpa Nabi dan dia beriman. Jumpa Nabi dan beriman. Musailamah Al-Kazzab tu. Tapi Rasulullah ni Bani Quraisy kan, keturunan Quraisy. Musailamah lepas Quraisy, dia ada suku Arab yang kedua terbesar di suku tuan-tuan. Macam kita lah orang Melayu, kita ada Jawa, kita ada Banjar, kita ada macam-macam tuan-tuan. Sama juga orang Arab. Dia ada Arab macam-macam. Dia ada Quraisy, dia ada Hanifah, dia ada Aus, dia ada Khazraj, macam-macam tuan-tuan. Jadi Quraisy ni adalah bangsa yang paling dominan di Mekah. Jadi yang Musailamah ni tuan-tuan, dia daripada suku Bani Hanifah. Bani Hanifah. Dia orang Arab ni bersaing tuan-tuan nak jadi pemimpin. Jadi Musailamah harap tuan-tuan, dia harap apa? Lepas Rasulullah meninggal, yang jadi pemimpin daripada Bani Hanifah, bukan Quraisy. Walaupun bahasa dia sama, mungkin pelak dia lain lah tuan-tuan. Macam kita Jawa, Banjar lain kan, Kelantan, Terengganu lain tuan-tuan, lain, Penang, Kedah lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kawan orang Penang, orang Kedah lain bahasa. Pasal tak? Lain. Orang Kedah dia tak kata minum air, dia kata apa? Makan. Makan air. Dah menyorok ke belum? Menyorok apa menyorok? Menyorok sarapan pagi. Kita pula menyorok apa ni? Baling lain pula dengan baling. Saya tak faham baling cakap. Baling dia cakap macam Badani tu. Saya ada kawan baling, dia cakap dengan mak dia, saya tak tahu ni cakap apa ni. Memang pelik tuan-tuan. Kalau Kelantan kita faham lagi, baling kita out tu weh. Dia lain bahasa dia lain. Tapi bila teliti dia kita pergi sana, dia faham kita cakap. Tapi dia ada pelak dia pun yang pelik lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, tapi sama suku. Kita orang Melayu bersaing tu kurang lah tuan-tuan. Persaingan sesama suku ni jarang orang Melayu. Tapi Arab sangat kuat. Sangat kuat. Malah boleh perang besar-besaran kerana sikit punya hal bergaduh. Itu Arab. Pasal semangat suku tu memang kuat. Itu bangsa Arab sampai hari ni. Terutama di Yaman tu perang tak habis-habis. Sebab dia ada suku-suku, semangat suku tu. Hatta di Yaman tu kalau tuan-tuan pergi mengorat suku lain, walaupun sama-sama Arab, mungkin cakap pun lebih kurang, pergi kejip mata je. Sekali kereta kebai mai tuan-tuan. Kereta kebai mai boleh berbunuh-bunuhan pasal kejip mata punya pasal ya. Itu punya perangai dia. Dia pun satu bangsa kalau di Yaman tu yang tak takut mati dan tak takut perang. Tak pernah takut mati, tak takut perang. Sikit punya hal pun perang. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah golongan yang mana tak dapat minum di telaga Nabi, telaga Kausar, haud Nabi. Baik, jadi tuan-tuan, itu termasuk Musailamah Al-Kadzab. Dan ada lagi beberapa orang yang beriman pada Rasulullah, zaman Rasulullah, tapi waktu jadi murtad, dia pemurtad. Dia pemurtad yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Abu Bakar perangi, kan ada golongan riddah. Next Sayyidina Abu Bakar kan ada golongan yang murtad, tak nak bayar zakat. Di kalangan orang yang tak nak bayar zakat tu ada yang pernah beriman, pernah jumpa Nabi dan dia beriman. Tapi bila Rasulullah meninggal, dia pun tak mau bayar zakat. Jadi golongan ni kita kata Rasulullah kenal dia pun. Dan dia pun ni semayang, tapi tak mau bayar zakat. Tuan-tuan, kalau menafikan zakat ni kafir tak kafir? Kalau orang kata zakat tak wajib, kafir. Itu Sayyidina Abu Bakar perangi dia pun. Walaupun dia pun dulu beriman bersama dengan Rasulullah, tapi bilangan dia pun tak banyak. Ada beberapa orang tuan-tuan, tak sampai 10 tuan-tuan, bilangan mereka. Ada pun yang lain golongan yang tak pernah tengok Rasulullah dan tak pernah beriman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan-golongan yang murtad
pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, golongan itu juga termasuk golongan-golongan yang mana Rasulullah kenal dia pun beriman pada zaman Rasulullah, rupanya murtad setelah tu. Dipanggil Rasulullah, panggil ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku yang aku kenal dia beriman. Baik tuan-tuan, kemudian dan al-mizan. Mizan ni timbangan amalan tuan-tuan, neraca amalan. Jadi dia letak amal kebaikan. Mizan ni tuan-tuan, dia sangat, macam mana kita nak sebut? Pertama, sangat besar. Yang kedua, kita tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat dunia ni tuan-tuan, mizan ni dia boleh timbang benda yang paling berat dan benda yang paling ringan. Tuan-tuan pernah tengok orang timbang padi kan? Dia naik dengan lori, betul tak? Tuan-tuan boleh tak timbang gula pakai timbang padi? Gula sekilo nak timbang padi. Saya ingat tak bergerak timbang tu. Betul tak? Tak bergerak. Sawit pun sama. Tuan-tuan nak timbang sawit, nak beli apa? Beli gula sekilo ataupun garam sekilo, timbang pakai timbang sawit. Tak berjalan tuan-tuan timbang tu. Tak bergerak pun, dia tak dapat detect. Satu lagi timbang emas. Kita tengok timbang emas. Sangat sensitif. Kalau tuan-tuan bubuh 5 kilo, rosak timbang tu tuan-tuan. Rosak. Sebab dia memang untuk benda yang betul-betul ringan. Kita bubuh pun dia dapat trace. Tuan-tuan bubuh sebiji buah sawit atas tu, pening terus timbang tu. Tapi timbangan amalan di akhirat, timbangan yang mana seberat-berat ibadah pun dia boleh timbang. Dan seringan-ringan ibadah pun dia boleh timbang. Dan kita baca dalam Quran kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni apa tuan-tuan? Benda yang paling kecil yang kita tahu. Zarah. Benda yang paling kecil yang kita tahu. Itu zarah. Contoh dia apa tuan-tuan? Dulu sebelum ada proton, elektron, atom semua benda ni, sebahagian ulama kata zarah ini biji sawi. Tuan-tuan pernah tengok biji sawi? Halus kan? Haloi tuan-tuan, betul tak? Kecil sungguh tuan-tuan. Kecil sungguh. Sebahagian ulama kata ada lagi kecil lagi. Zarah ini adalah bila tuan-tuan buka apa? Pagi-pagi tuan-tuan buka tingkap, cahaya masuk, bini tengah sapu sampah, perasan tak ada habuk-habuk bergerak buat tingkap tu? Nah. Tapi kalau kat biasa tak ada, kat cahaya baru nampak. Tu lagi kecil gitu tuan. Halus lagi. Ada kata yang tu. Tapi yang kita tahu sekarang ni tuan-tuan, yang paling halus adalah atom. Atom lagi halus. Banyak ada lagi sekarang, lagi halus apa dia? Proton dengan elektron. Pecah apa? Pecah yang atom boleh ada proton dengan elektron. Itulah mungkin proton elektron lah tuan-tuan. Benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kita, kena di bawah mikroskop. Itu pun mikroskop hak biasa-biasa kat sekolah makmal tak nampak. Dia kena pakai mikroskop elektron yang harga puluh-puluh ribu tuan-tuan, baru boleh nampak. Itulah zarah tuan-tuan. Sekecil-kecil kebaikan tuan-tuan buat, tuan-tuan tengok. Sekecil-kecil jahat tuan-tuan buat, tuan-tuan kan tengok. Sebab itu jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan ibadah. Jangan. Ini pesanan yang cukup penting tuan-tuan. Yang pertama, Rasulullah pernah sebut di dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan, sekalipun kebaikan tu kita jumpa kawan kita, muka kita senyum, muka yang ceria, biwajhin taliq. Jumpa kawan, kita pulang rumah, kawan kita tengah minum kopi, sunat jumpa dengan muka yang ceria. Sunat. Memang. Sebab apa tuan-tuan? Katakanlah bini, kawan kita baru bergaduh dengan bini dia kat rumah. Betul tak? Semua orang pernah bergaduh dengan bini kan? Bergaduh-gaduh bini baling periuk lah apalah. Member kita tengah rungsing, baru bergaduh dengan bini. Mungkin dia tengah minum kopi, tension. Tapi bila kita mai, kita sapa dia, kita senyum, mungkin terubat sikit. Betul tak kan? Lapang sikit lah dada dia. Ni kita mai pun buat muka jebon tuan-tuan. Tahu muka jebon? Muka jebon? Kawan kita tengok tadi dah lah bergaduh dengan bini, member pun muka macam jebon. Dia tengok pun tak lalu tuan-tuan. Lagi pening kepala dia. Sunat kalau jumpa orang yang kita kenal, biar muka kita tu orang tengok senang. Tuan-tuan, saya tuan-tuan sama. Kita kalau orang buat muka
Muka jebon lah tuan-tuan. Sebut bahasa muka tak elok lah, muka masam. Muka masam. Kita tengok pun pasal apa dia ni. Tak sedap hati kita. Ini nasihat juga pada saya tuan-tuan dan sebahagian ustaz. Ada sebahagian ustaz saya tengok mengajar mata. Tapi kalau kita jumpa muka tak senyum, ada masam je. Tak betul tuan-tuan. Ini ustaz fail dengan adab yang biasa. Ustaz tapi fail. Adab yang tak patut fail, dia fail. Jadi patut kita jumpa biar orang tengok, orang lapang hati. Itu dapat pahala tu. Sebab wajah kita menyenangkan orang lain. Baik macam tuan-tuan balik nantilah. Kalau bini tuan-tuan senyum kat tuan-tuan, sembang baik kan, okey kan. Tapi kalau bini muka masam, tuan-tuan pun mestilah rasa lain kan. Pasal apa bini aku ni? Tuan-tuan mesti rasa lain macam lah. Berat hati tu rasa. Pasal apa dia merajuk, pasal apa pula. Okey tuan-tuan, jangan remehkan kebaikan. Malah ada orang yang masuk syurga kerana kebaikan yang simple. Ada. Pada malam Isra' dan Mi'raj, kan Rasulullah masuk syurga kan? Masuk syurga, masuk neraka. Setelah bertemu dengan Allah Azza wa Jal, Rasulullah turun sebab bertemu dengan Allah di atas arasy. Dan ingat saya dah sebut kat tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat dan ruang. Rasulullah duduk di atas arasy, tapi Allah bukan di atas arasy. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bukan terikat dengan masa dan tempat. Lepas tu macam mana Rasulullah boleh tengok Allah dan bercakap dengan Allah? Dibuka hijab. Hijab dibuka, sehingga Rasulullah boleh melihat Allah menurut jumhur ulama, ataupun melihat cahaya. Cahaya itu yang menjadi hijab antara Allah dan Nabi Muhammad. Rasulullah tengok tapi cahaya, bukan tengok zat Allah. Dan bercakap dengan Allah dibuka hijab. Macam mana nak sebut kat tuan-tuan? Saya bagi contoh mudah, kita tahu. Ada tak malaikat kat sini tuan-tuan? Ada malaikat rahmat banyak dalam ni tuan-tuan, temajah ilmu. Jin ada jin. Jin banyak, jin Islam ada dalam ni. Dalam tandas mungkin banyak jin. Jin sangat banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka hijab, jin ni banyak tuan-tuan, banyak sungguh. Tapi boleh tak kita buat alat mengesan malaikat? Buat satu alat yang betul-betul canggih, dapat kesan malaikat. Malaikat lalu dia bunyi tek tek tek. Kalau jin lalu bunyi tek tek tek. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia alam dia. Malaikat alam dia. Kalau tak disingkapkan hijab, kita tak nampak dia. Betul tuan-tuan? Jin alam dia, tak disingkapkan hijab, taubat kita tak nampak. Ada tak alam barzakh? Ni orang dikubur kena seksa. Ada, wajib beriman. Tapi boleh tak tuan-tuan kesan alam tu? Tak boleh. Buburlah kamera paling canggih lagu mana pun, tuan-tuan takkan boleh kesan alam barzakh. Sebab alam barzakh alam dia. Dan setiap alam ini mempunyai konsep masa yang lain. Dia tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah buku mana-mana tentang alam jin ni, orang yang pernah masuk alam jin. Tuan-tuan masuk alam jin boleh tuan-tuan. Ini pegangan kita. Memang boleh dicolek oleh jin, kurung di penjara jin. Boleh. Pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan boleh baca di Indonesia tu satu bukit punya banyak orang selalu hilang di situ. Siapa yang pernah masuk alam jin, jin punya alam, kita panggil bunian kan? Bunian tu jin lah tuan-tuan. Bunian dan jin sama. Malah ada orang saya baca buku pernah masuk alam jin, ataupun kita panggil bunian. Bunian tu jin lah tuan-tuan. Jin. Bunian itu jin, bukan orang lah. Dia jumpa ada orang yang hidup di alam jin. Ada. Dia pilih hidup di alam tu. Ada. Baik. Tapi tuan-tuan tak payahlah, bukan syok pun. Manusia lebih maju, lebih hebat daripada alam jin. Baik. Jadi tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan nak duduk alam jin, silakanlah tuan-tuan. Terpulanglah kok terengin nak duduk alam jin. Baik. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan baca kisah orang yang masuk ke alam jin, dia akan bagi tahu dia duduk di alam jin, dia rasa duduk di alam jin ni dalam 2-3 jam ya. Tapi bila dia dah orang dapat jumpa dia, rupanya dah berhari-hari. Tuan-tuan, baca semua kisah saya baca semua sama. Dia rasa baru duduk saat ya, rupanya dah sebulan. Pasal konsep masa di sana lain, ruang dan masa lain. Dia bukan ruang kita ni, dia alam dia. Bukan masa macam kita ni, dia masa alam dia. Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam barzah, alam jin, alam malaikat, jin, malaikat, alam, segala alam tuan-tuan, Allah Tuhan dia. Dan segala ruang dan tempat yang kita faham ni, ini ruang dan tempat alam kita.
Sebab tu kita kata Allah Ta'ala tidak terikat dengan ruang dan tempat. Sebab lain alam, lain ruang dan tempat dia. Sedangkan Allah jadikan semua. Jadi bila Rasulullah bercakap dengan Allah, dibuka hijab. Kalau dibuka hijab sekarang, Allah Ta'ala buka hijab saya akan nampak malaikat. Saya akan nampak jin. Sebab dia di alam dia. Tapi kita boleh tahu ada jin. Boleh tahu? Boleh tahu ada jin ikut kita. Boleh tahu? Dan kita boleh tahu ada malaikat lalu. Boleh tahu? Macam mana cara dia, tuan-tuan? Kalau kata-kata orang tua-tua dulu, tengah-tengah menyemang, senyap semua. Weh, malaikat lalu lah. Saya tak tahu betul-betul. Itu orang lah percaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau di negara Arab dia ada kaldai. Himar. Wa inna ankar al-aswati la sautul hamir. Himar ni suara dia paling buruk. Kalau tuan-tuan jalan, kaldai nampak, tuan-tuan, kaldai bunyi dengan bunyi kaldai teruk, tuan-tuan. Teruk lah, tak boleh nak sebut lah, tuan-tuan. Bunyi tak boleh nak tiru, teruk. Kalau waktu malam tuan-tuan lalu kaldai tengok, tuan-tuan, kaldai bunyi, tuan-tuan. Bunyi teruk. Mana dia ada jin ikut, tuan-tuan. Sebab sebut dalam hadis sahih. Kalau malam-malam tengah tidur, kaldai bunyi. Bunyi kaldai ni bunyi, tuan-tuan. Kalau kaldai bunyi, tuan-tuan bangun lah. Kaldai ni satu binatang, kalau dia tidur, tuan-tuan buat apa pun dia tak bangun. Itu kaldai punya perangai. Tuan-tuan bakar rumah tu dia tak bangun. Itu kaldai. Tuan-tuan bubuh mocun bola, dia buat bodoh dia. Itu kaldai, tuan-tuan. Dia tak macam binatang lain. Kalau dia nak tidur, buat apa pun dia buat tak tahu. Tapi bila dia nampak syaitan, dia akan menjerit, tuan-tuan. Bunyi yang sangat buruk lah suara dia tu. Itu kawan saya pernah cerita, dia berubat kat Mesir kan. Dia berubat orang kena rasuk. Berubat. Bila berubat, rupanya jin ikut. Macam mana dia boleh tahu jin ikut? Lalu dekat waktu malam, lalu dekat kampung ada kaldai bunyi. Tahu dah ada jin ikut. Jin memang macam tu. Bila kita berubat, dia lari. Dia takut mati. Kita bakar, dia lari. Sekejap kita balik, dia follow belakang. Betul tak kan? Dia follow belakang. Sebab tu orang berubat ni kena banyak beramal. Sebab nanti jin akan buat kat dia ataupun keluarga dia. Baik, tuan-tuan. Kalau malaikat macam mana? Malaikat kat Malaysia ada. Itu ayam jantan. Tapi di waktu malam lah, tuan-tuan. Bukan untuk siang. Waktu malam tuan-tuan tidur 2 pagi dengan ayam berkokok. Pernah tak? Pernah. Pukul 3 pagi ayam berkokok. Pernah tak? Tuan-tuan sebut dalam hadis, banyak kala berdoa sebab ayam dia nampak malaikat. Ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dengar malam-malam dengan ayam bunyi, tuan-tuan angkat tangan berdoa. Sebab ada malaikat rahmat, biar mudah-mudahan dia bawa menuju ke hadrat Allah Azza wa Jal, doa kita. Ataupun kalau rajin lagi, bangun semayang, bangun tahajud. Tapi ada setengah orang, dia dengar pukul 2 pagi ayam, dia nampak hantu bah. Ada pula dah. Bukan. Dia berkokok bukan nampak hantu, dia nampak malaikat rahmat. Malaikat rahmat dia memang berjalan. Dia panggil malaikatus sayyarah. Dia berjalan kat dunia ni. Dia nampak macam ilmu. Ramai ni, kalau tuan-tuan boleh buka ni, ramai malaikat. Malaikatus sayyarah. Malaikat rahmat. Baik, tuan-tuan. Jadi jangan remehkan kebaikan. Saya lupa, tuan-tuan, nak cerita tadi tu. Ada pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah masuk syurga. Rasulullah kata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang dia bergembira, bersenang lenang di dalam syurga kerana dulu kat dunia dia pernah potong satu dahan pokok. Kan jalan, pokok tu dia dahan dia apa? Masuk ke jalan. Kana tu'zil mu'minin, yang mana pokok tu dahan dia menyakiti orang yang beriman. Maksudnya orang beriman yang lalu terganggu kerana dahan pokok tu. Kan kita kadang-kadang orang dia nampak dia biar, betul tak? Dia biar, tapi semua pakai susah. Laki ni dia tengok kesian ramai orang lalu susah, dia potong dahan tu. Bila dia potong, berapa ratus orang, berapa ribu orang yang lalu kat situ tak terganggu kerana dahan tu. Yang pada pandangan orang biasa, betul tak kan? Masuk syurga kerana tu. Itulah pahala yang paling besar yang memasukkan diri ke dalam syurga, walaupun orang nampak remeh. Sebagai contoh yang lain, tuan-tuan, saya masa saya balik daripada kuliah tempat tuan-tuan ni lah, tempat tuan-tuan ni, naik motor bulan lepas ataupun 2 bulan lepas, tak ingat lah. Naik motor kan,
ada bewok besar mati tengah jalan. Siapa lalu dia perasan. Tu kat tengah tebuk. Besar tuan-tuan, bapak bewok. Ni tebuk ni, dia nak sampai jalan dah. Bawa bewok besar. Sekali tuan-tuan naik motor langgar, jatuh lah tuan-tuan. Pasir besar. Masa saya mai, saya nak cepat, saya dah lewat dah. Saya tak tempat nak angkat bewok tu, nak cepat. Rupanya saya balik, ada lagi bewok tu. Haru betul semua pakat tengok kan. Biar bewok kan ada apa. Tak ada bulan lepas ingat saya pun berhenti motor. Ingat hadis tu tuan-tuan. Hadis tu, ada orang kadang-kadang kita jangan pandang remeh, kita bukan buang bewok, bukan ada pahala pun. Bukan, pahala mungkin besar tuan-tuan. Saya pun tak nak sarung tangan tuan-tuan, turun pegang ekor bewok tu lah tuan-tuan. Pegang ekor bewok tu berat besar. Lempak dalam ayak sebelah tu lah tuan-tuan, supaya tidak menyakiti orang yang lalu. Tuan-tuan, jangan remehkan kebaikan. Nah, jangan remehkan kebaikan. Ini benda yang cukup penting tuan-tuan. Dan saya dulu boleh cerita banyak tuan-tuan ni. Tak apa, kita bukan nak doa selamat pun. Nah, kita doa selamat nanti imam baca betul tak kan? Imam baca doa selamat. Jadi tuan-tuan, saya dulu masa saya naik motor dulu, saya mula-mula kahwin, saya tak habis belajar lagi berapa bulan nak habis. Naik motor tuan-tuan di NQVE. NQVE ni itulah daripada kalau straight kita pergi ke Duta kan. Ni kita ke kanan, kita nak ke Johor lah apa kan, lalu NQVE tu. Tengah naik motor, LC meter masa tu 120 dekat Kota Damansara. Tuan-tuan, lalu NQVE tu sebelum susur Kota Damansara tu. Tengah speed tu. Tayar scrap lori tu. Besar tu tuan-tuan. Saya pun tengah speed. Kalau langgar mati tuan-tuan. Nasib baik dapat elok tuan-tuan. Dan sebelum tu selang lepas tu kot, seorang India mati. Langgar Bata itu dia dekat MRR tu kan, daripada Sungai Buloh nak ke Wangsa Maju tu, MRR tu dia langgar Bata tepi jalan, jatuh mati. Sebab tu kita kalau nampak apa-apa benda yang mungkin membahayakan orang, ambil buang. Mungkin itulah pahala besar pasal orang lalu ramai. Walaupun pada pandangan kita sikit, jangan. Pahala besar itulah asbab, mungkin itulah pahala paling besar asbab kita masuk syurga. Saya ingat ayah saya, mana sebut dia ayah saya naik motor dengan mak saya tengah hari rembang naik motor. Lepas tu boleh sikit lagi tuan-tuan, saya habiskan. Tengah hari rembang naik motor, minyak habis dengan mak saya. Kami anak adik-adik ramai, ada sebelah. Tolaklah motor tu tuan-tuan, tolak jauh, sisi minyak jauh. Ni cerita lama lah, tahun 1990-an. Tolak jauh motor tu. Tolak. Apa dia tengah hari ni nak punya jauh saja minyak. Lalu seorang ustaz, tok guru ayah saya, tok guru tarekat lagi. Serban tak pernah miss atas kepala. Lalu dia tengok bapak saya, dia senyum je. Dia pun belah. Tuan-tuan, apalah. Tiba-tiba lalu member bapak saya. Member bapak saya ni memang bertengkar teruk tuan-tuan. Kad pejabat bertengkar teruk. Pasal apa? Politik tuan-tuan. Betul tak? Pak saya hijau pekat, member dia biru pekat. Bertengkar teruk Bompang. Member dia bawa lori. Tapi member ni bawa lori besar, berhenti kat ayah saya tu. Bawa naik bapak saya walaupun bertengkar teruk politik. Macam itulah tuan-tuan. Gaduh pilah politik tapi relax betul tak kan? Berbeza pandangan. Kita matang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bawa pak saya naik lori tu dengan mak saya naik lori pergi beli minyak punya jauh, patah balik dengan lori besar gajah dia tu, isi minyak. Ada sebagian orang kadang-kadang dia sangka dia dah baik, banyak ibadah, dia remehkan amalan. Ini silap. Tak kira lah ustaz ke, tuan guru ke, ini silap. Dan saya pun pernah sebut kat tuan-tuan, saya naik motor yang minyak saya habis kat Sungai Buloh tu kan. Bukan minyak habis, wayar minyak putih. Naik motor LC, balik saya jadi imam di Ampang. Naik motor tuan-tuan, laju tuan-tuan, daripada Jalan Duta tu turun dekat Restoran Jatah. Pasal dia kan dia menurun sikit. Memang saya meter 16 lah. Meter LC bukan meter pun. 16 tuan-tuan. Imam tapi tunduk asyik. Dia orang dah tengok. 16 meter.
Tiba-tiba motor tak berjalan. Motor tak berjalan. Duk pusing, motor tak berjalan. Motor slow. Saya dalam hati, hantu mana tumpang. Padahal tadi kat imam Masjid Ampang tu tuan-tuan, pakai jubah tu. Betul tak imam? Jubah serban. Tengok imam Kuala Lumpur, jubah serban merah tu, putih topi merah. Tapi ni balik pecut tuan-tuan. Motor mati, turun daripada atas Jalan Duta, daripada turun tu sampai kat restoran jantas Sungai Buloh tu, lintas jalan sikit mati. Rupanya wayar minyak putih. Pusing sangat tuan-tuan. Pakai pecut, pusing putih tuan-tuan. Oh, memang laju betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah kan? Oh, tak boleh challenge kan tuan-tuan. Kalau hebat ni pusing sampai putih tuan-tuan. Oh, itu baru hebat. Putih tuan-tuan, tak boleh jalan. Saya runsing lah macam mana nak buat. Saya telefon bini saya kata, "Bang, tenang bang. Nanti sayang pergi, kita angkat sama-sama." Dia ingat ringan kot motor tu. Bini saya ingat lagi, dia kata, "Nanti angkat masuk dalam kereta." Dia ingat ringan kot orang perempuan. Saya kata, "Mana boleh angkat motor ni berat." Masa tu cerita LC ni belum ada suku lagi, kira motor panas lah tuan-tuan. Kalau tinggal memang hilang lah tuan-tuan. Saya pun susah hati lah tuan-tuan. Tengah susah hati, my 125, 2 orang, orang muda, pakai seluar pendek, rantai kat tengkuk. Saya kata, mati aku malam ni. Rantai tengkuk, seluar pendek. Kata, "Bang, kenapa bang?" Kata, "Ni motor tak boleh jalan." Ceritanya alat tak ada. Dia tolong saya sampai tangan dia luka tuan-tuan. Darah tolong. Budak yang seluar pendek, rantai kat tengkuk besar, tolong dia tarik wayar minyak tu, ikat dekat apa, screwdriver tuan-tuan, dekat plier kan. Tuan-tuan jalan macam ni, saya jalan tarik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tarik lebih macam ni tuan-tuan, jalan tarik jalan. Pasal nak sampai rumah kan. Tapi saya ambil 50 bagi kat dia, dia tak mau start motor, lari terus. Mudah-mudahan dia ahli syurga lah tuan-tuan. Itu kita harap. Ada orang kadang-kadang, jangan remehkan kebaikan. Tolonglah pada saya dan tuan-tuan, walaupun kita dah banyak rasa macam dah banyak kebaikan, jangan remehkan kebaikan dan jangan remehkan dosa. Ada orang kurung kucing tak bagi makan, betul tak? Mati kucing tu, dia tahajud, dia puasa siang hari sebab dia rasa, alah aku dah banyak ibadah, pilah kucing ni mati pun. Silap. Nah, kalau tak nak bagi makan, lepas. Ataupun kalau banyak berak kat rumah kita, tangkap pergi buang kat lain. Yang penting jangan kurung tak bagi makan, tu berdosa. Saya minta maaf tuan-tuan, akan datang, Allahu Akbar. Kat mana bang akan datang? Titian surat, betul tak? Boleh kot no? Berhenti di Mizan. Ya. Macam mana? Berhenti di titian sirat. Bukan, berhenti di Mizan. Akan datang titian sirat. Baik tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf tuan-tuan. Jadi ada kenduri, minta pada imam lah nanti bacalah doa selamat. Mana tuan kenduri tu? Ada. Tadi dah nampak ni. Doa selamat. Kesyukuran kot tu, ke doa selamat? Doa kesyukuran. Dua-dua boleh tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la truda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.